kesedaran yang paling penting yang saya nak sebutkan tadi adalah artificial pause. Macam mana artificial pause ini betul-betul berkesan ataupun tidak? Itu soalan yang paling penting kita harus pertanyakan. Nak buat keputusan dengan sekadar umuman, lockdown, not lockdown, kembali, buka topeng, boleh pergi berkelah. Itu senang, tetapi impaknya besar. Sangat besar. Kalau kita cakap full lockdown, apa plan kita untuk vaksinasi, berapa cepat kita boleh habis, apa proses kita nak test, berapa banyak kita nak asingkan. That should be details kalau kena bincangkan dengan teliti. Sedangkan petugas kesihatan kita dah running almost 24/7 since daripada akhir tahun 20, sejak daripada awal tahun 2020. Dan kita kena tahu sekarang dah lebih setahun dah. Adakah kemampuan dan daya tahan itu boleh bertahan? That's why the specific plan have to be roll out and explain dan bentangkan. Bagi state government, bagi saya yang saya sebut, ada 3 kaedah nak kawal. Lockdown, duduk di rumah, diam-diam, asingkan, kawalan SOP, dan yang ketiga, vaksinasi. Ini 3 yang ada dekat dunia lah, sebab untuk kawal ini. Yang ternyatanya, SOP ni, setelah kita buka beberapa ruang program-program sosial, tidak berjaya, malahan gagal untuk dipatuhi. Ia bukan hanya pelanggaran-pelanggaran oleh sebahagian pihak, tetapi at majority, at large, saya boleh akui gagal. Mungkin kita kena kembali lockdown, tapi lockdown, kita kena ingat contraction terhadap ekonomi. Lockdown kita untuk 100 hari je, the contraction is 17%. Pandangan Bank Negara, Kementerian Keuangan, industri, bagaimana mereka nak sustain? Ataupun tidak? Ataupun kita boleh bagikan mereka bekerja ataupun tidak? Ataupun yang ketiga, vaksinasi. So, vaksinasi ini adalah satu proses yang menyeluruh. Adakah supply kita cukup? Bila supply kita akan dapat? That's why State Government of Selangor nak dapatkan supply itu melalui channel dan networking kita. And of course, we will follow all the regulation. And after we got that vaccine, we will go back to the CITF untuk plankan, ini our enrollment plan, dan kita akan laksanakan enrollment plan kita. Dan kita negotiate lah, bincang masa tu. So, ini adalah dalam keadaan krisis. Dan dalam keadaan krisis, keterbukaan dan pemahaman daripada kesemua pihak itu harus dibuka untuk semua. It's not just simply we agree or not agree. Dia bukan macam tu. Kita kena tengok menyeluruh. Semalam saya terangkan di media di TV3 tu agak panjang lebar, tapi masanya agak terhad. Jadi kita terpaksa adakan mesyuarat ini. Saya tangguhkan mesyuarat exco sebentar untuk turun sini, sebab I think sangat perlu untuk kita sampaikan, sebab keputusannya bukan hanya sekadar memetik jari atau mengumumkan tutup atau tak tutup, buka atau tak buka, sekolah buka tak buka. Kita discuss panjang about sekolah. Akhirnya sekarang institusi sekolah berlaku kluster-kluster menunjukkan bahawa fragilenya, longgarnya. Bila kita benarkan operasi bazar sebagai contoh, ramai yang terbuka, ramai juga yang marah. Tapi bila kita tutup, ramai juga yang marah. Jadi masalah ini tidak akan selesai kalau kita tidak ada fokus. Fokus kepada pentadbiran dan fokus kepada rakyat. Saya kira rakyat perlu diperjelaskan tentang fokus ini. Kita ingin kawal sakit ini, kita ingin teruskan kehidupan kita dengan kaedah kawalan. Kalau kesedaran itu datang kepada kita semua, dan dia akan boleh jadilah. Satu kes pelanggaran tidak akan menyebabkan kes ini. Dia mungkin contoh dibuat oleh selebriti, orang yang terkenal. It's not a good example. So come on Malaysia, saya rasa rakyat Malaysia, kita kena sedar. This is all our efforts. And our responsibility akan memastikan kita menang ataupun tidak menang. Bukan point the fingers to other groups. Kalau yang salah, ambil tindakan tanpa ada kompromi. Tetapi dalam masa yang sama, how we set our mind, we set our thinking. Dan as a government, kita sedar kadang-kadang langkah-langkah tindakan kita tu tidak semuanya betul. Cuma kita perlu meneruskan usaha tanpa ada lelah. Kerana kelesuan yang dipanggil sebagai fatigue of the pandemic ini sudah kelihatan di beberapa sektor dan di beberapa tempat yang